من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana? Siapa? Muka surat siapa kau? 10. Daripada bawah? Apa? Wadunahuma ayil ma'i al-ma'u duna kullatain dan kurang daripada keduanya. Itu wakadha makna turab wajis fil azhar. Wadunahuma dan kurang daripada keduanya ayil ma'u dunal kullatain, air kurang daripada dua qadah, yang jusu bil mulaqati, jadi najis ia alma itu dengan semata-mata makna berjumpa ia lil najasati, bagi najasah. Najasah mana? Allati la yu'fa anha, najasah yang tak dimaafkan daripadanya, daripada najasah. Jadi kalau air yang kurang daripada dua qadah semata-mata mulaqat, mana berjumpa dengan najis, bagi najis yang tak dimaafkan akan dia daripadanya, maka ternajislah oleh air itu. Wa kaza ratbu ghairul ma'i, begitu juga basah yang tidak air, basahan yang tidak air, yang jusu jadi najis juga dia bil mulaqati, dengan bertemu. Maksudnya ialah bertemu lin najasah lah. Walau kathura, sekalipun banyak ia. Maknanya basahan yang selain daripada air, maksudnya ma'i lah ni. Ma'i maknanya cecair yang selain daripada air pun, manakala dia tu berjumpa dengan najis, maka jadi najis walau kathura, sekalipun banyak. Jadi ma'i atau baratubun tu makna dia tak sama dengan air. Kerana air tu dia ada dah satu, orang panggil jati diri dia sendiri, power dia sendiri, itu menyebabkan, maksudnya kalau dia nak ternajis tu ialah kalau kurang daripada dua qadah. Manakala lebih dua qadah lebih, makna semata-mata mulaqat tu makna tak ada apa. Tu. Walau kasura, sekalipun banyak, mana ratbum tak kazitin, seperti azit, makna minyak. Jadi minyak tak banyak pun semata berjumpa dengan najis, ternajislah, yang jusu dah ya. Wa illam yataghayyar, sekalipun tak berubah oleh ratbum sana ghairul ma', tu. Wa illam yataghayyar kullun minhuma, sekalipun tidak berubah oleh tiap-tiap daripada keduanya bin najasati. Mana tiap-tiap dari keduanya? Iaitulah al-ma'u duna kullatain, satu yang kuna ratbun ghairul ma'.
Jadi kalau air yang kurang daripada 2 kolah, maka tak berubah sekalipun dia ternajis. Kalau ma'i tak ada kira banyak makna banyak sikit banyak pun semata-mata mulaqat, jadi ternajis juga dia bin najasati ay bi mulaqatin najasah, dengan sababnya berjumpa dengan najis. Walau mujawaratan sekalipun najasah itu makna mujawarah. Mana mujawarah mujawarah tu maksudnya tidak, maknanya orang panggil tidak mukhalatah lah, tidak bercampur bau. Habis maksudnya boleh dibezakan antara makna air itu dengan najis tu. Sekalipun fa im balaghahuma, maka jika sampailah al-ma'u tu huma akan keduanya al-kullatain, artinya balagha al-ma'ul al-mutanajjisu kullatain, maka jika sampailah oleh air yang mutanajis, maksud air yang terkena najis ni, bukan air najis air yang terkena najis, air yang jadi ternajis, yang jusu, mana air yang telah ternajis dengan sebab berjumpa dengan najis ni. Bila dia sapa 2 kolah, kata balagha saat itu bi aisyai ay bima'in, dengan sebab air, mana bi ziyadatil ma' lah, dengan tambah air yakni air itu air biasalah, air mutlak Jadi air yang terkena najis saat itu, bila dia tu dah jadi 2 kolah, hak saat ni tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah tu bila terkena mulaqatun najasah lin najasah tu pakai najis selalu. Jadi mana kalau dia tu dah cukup 2 kolah, air yang mutanajis saat ni, kata dia tu balagha 2 kolah dengan sebab apa? Bisa babi ma'in, dengan sebab air, makna tambah air, walau musta'malan, sekalipun air tu ma'in tu ialah air mustakmal. Tak bukan air mutlak dah. Sekalipun dengan air mustakmal sekalipun, ni air mutanajis. Air mutanajis tu makna dia jadi ternajis tu kerana dia kurang daripada 2 kolah. Walaupun dia tu tak ada berubah sekalipun, dia jadi ternajis semata-mata mulaqatin lin najasah. Dah dia tu sampai 2 kolah walaupun dengan mustakmal atau wa mutanajjisan, ataupun walaupun mak tu mak mana bima'in tu, walau kanal ma'u tu sekalipun adalah air tu, air yang mencukup ke air mutanajis itu jadi 2 kolah tu ialah mutanajjisan juga, air yang ternajis juga sekalipun. Tu walhalu, sedangkan annahu, sedangkan bahawasanya al-ma' tu la taghayyura bih, tidak ada jenis berubahlah dengannya. Maksudnya tidak berubah. Dia dah sampai 2 kolah tak berubah, walaupun jadi cukup 2 kolah tu dengan air mustakmal sekalipun. Sekalipun maknanya air mutanajis juga fatahurun, maka dia tu tahur, mana suci lagi pula, menyucikan, fahuwa tahurun, maka iaitu al-ma' tu makna jadi tahur. Bukan semata-mata tahir dak, mana tahur dalam keadaan dia tu tak berubah walaupun dia tu air mutanajis dah campur dengan air mutanajis juga, jadi cukup 2 kolah, jadi tak berubah bila banyak tu. Maka tidak ada taghayyur bihi dengannya fatahurun, maka fahuwa tahurun, maka dia tu tahur, yang ni boleh menyucikan. Limada li zawali illatin najasah, kerana hilangnya illah najasah. Iaitulah makna berubah tu, taghayyur tu. Yang cukup 2 kolah serta tak berubah tu. Jadi kalau tak cukup 2 kolah, itu sebab kepada jadi najasah. Semata-mata mulaqat dan kurang daripada 2 kolah, itu illah kepada najasah. Ataupun cukup 2 kolah kemudian ada taghayyur, itu illah bagi najasah. Jadi sekarang illah bagi najasah tu hilang. Air cukup 2 kolah tanpa berubah. Falau kusira, maka kalau dibanyak ke al-mutanajjisu al-qalilu tu, maka jika dibanyak ke air mutanajis yang sedikit, air yang ternajis itu mana sedikit, kurang daripada 2 kolah, bi ayyi dengan apa suatu kah kusira, bi iradi tahurin, dengan mendatangkan adakah mendatangkan akal tahur, yang air yang tahur yang boleh menyuci, air bisa babi an urida alih ma'un tahurun. Artinya mana bi iradi tahurin tu maksudnya artinya dengan sebab bahawa didatangkan
alaihi di atasnya al-mutanajjisi al-qalili tu ma'un tahurun, akan air yang tahur. Jadi aktsara minhu, yang terlebih banyak daripadanya, daripada mutanajjis tu. Walaisa fihi najasatun jamidat, fihi najasatun jamidatun, dia tidak adalah padanya, pada tahur sani ma'un tahur tu ialah tidak adalah ma'un mutanajjis al-qalil saat itu, tidak ada di dalamnya tu najasatun jamidatun, ialah dia mutanajjis tapi tak ada najis yang jamidah dalamnya. Lepas tu falam yablughuhuma, maka tak sampailah air saat ni. Jadi walaupun kusiro walaupun kusiro tapi tak sapa dua kolah. Kusiro tu makna dibanyak ke dia dengan ditambah ke al-mutanajjisul qalilu, yang ternajis, air yang ternajis yang sedikit itu diperbanyak ke. Cara mana dia? Dengan cara mana? Bi ziyadati ma'in tahurin, dengan tambah air tahur, yakni air mutlak, ditambah kepadanya air mutlak. Tapi walaupun ditambah pun tak ada cukup lagi dua kolah. Ailam falam yablughuhuma ayil kullatain lam yatuhur, nescaya tak jadi suci. Tak jadi suci ya, wakilah tahirun, kata ke suci dah. Jadi air mutanajis yang sedikit, kemudian ditambah didatangkan akan tahur, yakni air bisa babi an urida alima untahunu aktsara minhu. Jadi lebih banyaklah daripada al-mutanajjis qalil saat ni. Jadi tapi dalamnya tidak ada najasah jamidah. Falam yablughuhuma ay al-kullataini lam yatuhur, makna tidak suci lagi. Kata kil tahirun, hadzal ma'u alladzi kana mutanajjisan. Kata kil makna tahirun makna suci. Ini air ini yang adalah dia tu mutanajjis. Air ini air mutanajjis wa kuthira, dan diperbanyak ke akan dia. Kemudian walam yablugh kullatain, dia tak sapa dia akan dua kolah. Walaisa bihi najasatun jamidatun, dan tidak adalah dengannya, dengan al-maksan itu najasah yang jamidah. Makna la tahurun, maknanya tidak menyucikan. Mana wakilah tahirun wakil la tahurun, maknanya tahirun tapi la tahurun. Tu hak sani juga hak sani juga Jadi hak kil ni dia kata tahirun tapi tidak, dia tahirun tapi la tahurun, makna tidak tahur. Tidak tahur maksudnya tidak boleh menyucikan. Tu la tu bermakna ghair, mana la tahur makna ghair, yang tidak menyucikan. Dia tu suci tapi tak menyucikan. Fahya ghairu itu ismu sifatin, ialah nama sifat lima qablaha, bagi barang yang sebelum daripadanya, daripada makna la tu lah, la dengan makna ghair, nama sifat bagi yang sebelum daripada la. La atifatun, bukannya la tu ialah la atifah, tidak. La tidak tidak dia tu atifatun, bukan kata la tahur mana tahir, tidak itu makna ataf kepada tahir, tidak. La tu dengan makna ghair, mana dia tu nama sifat bagi barang sebelum daripadanya. Mana sifat kepada tahir mana tahir yang tidak tahur. Tahir yang tidak tahur. Jadi bukannya la tu atifatun tu tidak. Tu. Tapi la tu dengan makna ghair, maksudnya nama sifat bagi barang sebelumnya ialah tahur, tahir tu lah. Limata syartul mu'atafat itu ilah kepada kata la atifah, bukannya la tu la atifah, begitu. Manakala kita tajuk la atifah, bukannya la atifah tu tidak. La saat ni tu pada kata wakila tahirun la tahurung tu, la tu bukan la atifah. Bukan la atifah, tapi dia tu la dengan makna ghair, yang mana dia tu nama sifat bagi pada sebelum daripada ialah tahir. Sebab apa kata la tu bukan la atifah?
syaratul atifati, karena syarat atif ni yang menatof itu an yakuna ma ba'daha mughayyiran lima qablaha, bahawa adalah barang selepas daripada al-atifah tu ialah melainilah ia akan barang yang sebelum daripada atifah. Maksudnya syarat dia tu lagu tu tu. Jadi maksudnya tahir la tahurun. Jadi maknanya kalau la tu la atifah bermakna tahurun itu lain daripada tahir. Maksudnya makna dia tu memang lain, tapi makna diri, sedekah tu. Diri makna tahur dengan tahir tu la tahurun tu ialah tahir lah. Maksud tahir yang tidak menyucikan. Suci yang tidak menyucikan. Jadi bukan benda lain. Hak tolak mana suci, mana yang tidak menyucikan. Hak tolak dak tu. Tu. Jadi kalau atifah tu makna tahir lain, makna tahur lain. Tu. Dari sudut mafhumnya memang perkataan sebuti tahir lain, tahur lain. Tapi sini maknanya ialah nak ayatnya la tahur untuk ialah sifat kepada tahir. Mana suci tu suci yang tak menyucikan. Tu. Bukannya la tu atifah tu tidak. Wa taharatu al-mu'abbaru anha biqila, bermula taharah yang dibuat ibarat daripada taharah tu biqila dengan kata qila, dan wabihi dan dengan kata qila saat ni qala jumhurun minal ulama. Jadi taharah yang dibuat ibarat daripada taharah tu dengan kata qila, wabihi dan dengannya dengan kata bikila saat itu ialah berkata oleh jumhur minal ulama, wahunaka dan di sana. Jadi bila at-taharah itu diibaratkan dengan kata qila, maka di sana fi taharati al-mu'abbaru anha itulah wajhun akharu, ada wajah lain pula annahu tahurun, bahawasanya wajhun akhar itu annahu, bahasanya al-ma'tu makna tahurun ialah boleh menyucikan. Jadi dia ibarat sakninya wakila tahirun la tahurun. Jadi dengan sebab dia ibarat daripada taharah sakni, la taharah tu makna wa taharatu al-mu'abbaru anha biqila, mana wakila tahirun itulah. Tahirun tu makna taharah yang dibuat ibarat dengan kata qila tu makna wakila tahirun tu lah. Jadi wakila tahirun la tahurun tu. Jadi maknanya menunjukkan bahasanya di sana tu ada wajah yang lain pula annahu tahurum, bahasanya dia tahur. Tu. Wajah selain daripada qila sana. Jadi dia kata saat ni qila. Jadi begitu juga jumhur daripada ulama pun kata qila lagu tu juga. Jadi taharah itu makna dibuat ibarat dengan kata qila itu menunjukkan bahasanya hunaka di sana ada wajah yang lain, bahawasanya seperti yang disebutkan tadi awalnya ialah tahurun. Tu. Sebab tu dia buat ibarat dengan kata qila. Qala wa yustathna minan najasi atau mana najisi. Diistisnakan, dikecualikan daripada najis maitatun la damalaha sailun. Maitah bangkai yang tak mengalir darah, yang tidak ada darah baginya, bagi maitah itu yang mengalir. Maksud tidak mengalir darah, yang tidak mengalir darah. Inda syaqi udwin minha, ketika syak ni maknanya memecahkan anggota ataupun mengoyakkan anggota. Dia binatang umpama ni makna kita koyakkan dia minha fi hayatiha, pada masa hidupnya. Pada masa hidupnya maitah tu kalau kita koyak dia, maka tidak mengapa untuk buat eksperimen. Jadi kita bunuh binatang-binatang yang tidak disyarakkan bunuhnya, tak boleh saja-saja. Tapi oleh kerana kita nak tahu binatang ni masuk dalam kata maitah la damalah sailun ko ataupun mananya dia ni mengalir darahnya, maka masa dia hidup itulah, bukan masa dia mampu. Jadi kalau untuk sekali jua untuk buat eksperimen, untuk tajrib, ialah untuk maknanya nak siasat kata, itu makna tidak mengapa, tidak salah lah. Tu. Jadi ketika kita syak, kita koyak kopak dia punya tubuh dia, anggota dia tu masa dia hidup tu makna dia tak mengalir darahnya.
Itu maitah dia itu diistisnakan daripada najis. Tu. Fala tunajjisu ma'i'an, maka tidak menajiskan oleh ia maitatul ladamalah sailun tu. Ma'i'an akan ma'i ini dia umum syamil, ma'an au ghairah, sama ada air ke ataupun lain daripada air, segala cecair-cecair lah. Tu bimautiha fihi, dengan sabab bisababi mautiha fihi, dengan sabab matinya maitah ladamalah sailun tu fihi, padanya pada ma'i sana. Pada ma'i tu maknanya ialah ma' au ghair sana. Kata lagu ni kata fala tunajjisu ma'i'an, ini maitatun ladamalah sailun tu alal masyhuri, ialah di atas kaul yang mengkata mana yang masyhur. Wa muqabiluhu, bermula muqabil al masyhur, annaha, bahawasanya maitah ladamalah sailun tu tunajjisuhu, boleh menajiskan akan dia akan ma'i'an, sama ada ma' ataupun ghair. Qala wa mahalul khilaf, dan bermula tepat duk jadi khilaf idza lam tansha' fi, apabila tidak terjadilah oleh maitatun ladamalah sailun tu fihi, padanya pada ma, maksudnya dia tidak lahir, tidak terjadi kejadian dia tu di dalam air. Mana bukan binatang hak tu hak duk jadi khilaf ni, hak masyhur kata tak najis, tidak menajiskan air, muqabil kepada masyhur dia kata menajiskan air. Khilaf ni ialah apabila tidak adalah maitatun ladamalah sailun tu, ialah dia terjadi padanya pada air. Terjadi maksudnya kejadian dia tu dia beranuk dalam air lah, kita kata kak. Tu kalau lagu tu fa in nasya'at fihi, maka jika terjadi ia maitah saat itu, maitah maitatun ladamalah sailun saat itu fihi, padanya pada air, kejadian dia tu dia jadi dalam air, dia beranuk, dia lahir, dia bertelur pun ada dalam air. Kalau hak pasal lagu tu wa matat, dan dia pun mati, dia mati, lam tunajjishu jazman, nescaya tidak menajiskan ia maitatun ladamalah sailun allati tansha'u fihi wa matat. Tu itu jazman, tidak menajiskan air itu jazam, tidak ada khilaf ulama. Binatang-binatang yang termasuk dalam kategori maitatun ladamalah sailun dia tu kejadian tu dia jadi dalam air, mana dia beranuk ke, dia bertelur ke, makna dalam air. Lepas tu dia mati dalam air tu, makna dia tak menajiskan air itu jazman. Tidak ada khilaf. Lepas tu khilaf saat ni. Khilaf tu kalau maitah saat ni tu kejadian binatang tu bukan dalam air asal kejadian dia. Maka berlaku khilaf. Kalau yang mana yang masyhurnya dia kata tak menajis ke, muqabil dia kata najis. Tu. Qala musannif rahimahullah taala, jadi huk muqabil masyhur ini maknanya muqabil masyhur, maksudnya bagi muqabil masyhur maknanya ni wa muqabil annaha tunajis. Kalau muqabil masyhur ni dia ada tafsil, maitatun ladamalah sailun ni, kalau dia tu daripada terjadi dia tu dalam air, maknanya dia tak menajiskan air kalau dia mati. Tapi kalau dia ni jadi dia tu bukan daripada dalam air, maka dia menajiskan. Adapun hukm masyhur ni tak ada tafsil. Maitah saat itu dia tu yang sya'u fihi ko ataupun tidak tak menajiskan semata-mata akan air kalau dia mati dalam air. Tu hukm masyhur. Fa in ghayyarathu al-maitatu aw turihat fihi ba'da mautiha qasdan najasatuhu, maka jika mengubahlah oleh maitatun ladamalah sailun saat itu, fa in ghayyarat, kalau mengubahlah akan dia akan air al-maitatu oleh maitah, au turihat fih, ataupun ditohukkan, dicampur akan maitah saat itu fihi fil ma'. Bila campur tu ba'da mautiha, lepas daripada matinya maitah saat ni,
Qasda makna secara sengaja, pisah, sengeling, tahu. Najasathu, najasathu, nescaya menajislah akan dia. Akan air saat itu. Jazman dengan tidak ada khilaf juga. Mana pisah tahu. Tu. Maka jika mengubah, dua keadaan. Satunya ialah maitah saat itu mengubahkan. Maitah saat inilah. Mengubahkan air. Jadi tadi tak ada mengubah. Ataupun sengaja ditahu. Dan maka jadi ternajis. Jadi sama ada mengubahkan air ataupun kita pisah-pisah daripada kita. Wa kadza fi qaulin, dan begitu juga pada satu qaul, najasun la yudrikihu ataupun najisun. Najasun la yudrikuhu tarafun. Najis yakni yustasna. Wa kadza tu makna yustasna juga. Diistisnakan juga. Daripada najis tu ialah najasun la yudrikuhu tarafun, yang tidak mendapat akan dia akan najasat ni oleh taraf hujung mata. Makna mata lah maksud dia nya. Hujung mata makna mata lah. Tengok dengan hujung mata, maksud tengok dengan mata. Air basarun. Mana tak nampak? Apa tak nampak? Kerana terlalu halus. Kerana dia tu terlalu halus, maknanya siapa tidak dapat nak idrak dengan mata penglihatan yang biasa-biasa. Malaikat penglihatan orang itu seperti mata helan. Mata helan, kalau kita boleh memiliki mata helan, maka ambillah kesempatan tu. Khususnya kita nak baca kitab ni. Helan ni duduk di angkasa raya ni. Dia boleh nampak anak air di atas tanah ni. Makna mata helan dia, hayawan ini Allah Taala beri kepada mereka hidayah indera yang lebih kuat, lebih power berbandingan kita manusia. Sebab apa? Sebab dia hanya bergantung kepada indera semata-mata. Adapun kita ni, Allah Ta'ala beri kepada kita akal. Jadi sebab tu mana indera kita tu kurang sikit pun tak apa, kerana dapat di cover oleh akal ni. Cuba tengok hayawan. Misal kita kata monyet, dia bergantung dia kayu kan. Kita boleh bergantung sementara boleh tu. Lepas tu terlucutlah tangan kita tu. Jadi seperti kita kata pehidu binatang-binatang pemansun macam anjing ko, serigala ko tengok power. Dia boleh bangun jebak baju tu, maknanya lepas tu dia check tu dia siapa dia tu. Jadi dia check dah, ini nak siapa ni ustaz lah ni nak mari ni. Dia check dah. Tak masuk lagi, tak tengok tu lagi tapi bang dah. Tu kalau kita ada pehidu macam serigala. Tapi tak ada lah, kita tak dapat itu maka begitu juga orang panggil mana mata saat ni. Mata seperti mata le mata le tu makna begitu tajam power Jadi kita manusia indera kita tu tidak sekuat hayawan, sebab tu hawi kepada kita akal. Dan akhirnya manusia boleh memajukan diri mereka sehingga dapat mengatasi hayawan-hayawan ini. Bahkan kemajuan yang berlaku kepada binatang-binatang itu ialah yang diusahakan oleh manusia. Binatang ni kalau pakai lok ke dia saja, dia tidak akan jadi maju. Sekarang kan binatang tu duduk dalam sarang comel berapa tu, bukan dia buat bukan dia kita duduk manusia yang membuat kemajuan tu. Jadi tu nak ajak kata cerita mata tu makna indera Jadi binatang-binatang dia hanya bergantung kepada indera dan hidayah naluri Dia semua makhluk ni, ada makhluk yang hidup semuanya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya tinggal lagi hidayah itu dia ada pembahagian dia Cuma itulah hidayah itu makna hidayah yang tertinggi sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-A'la ayat yang mula-mula lagi, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia Allah Taala menjadikan makhluk ini, dia ada 4 proses. Yang pertama khalaqa, alladhi khalaqa menjadikan daripada tak ada gapo satu kepada jadi ada. Maksudnya dengan tidak menggunakan bahan. Tu dijadikan manusia daripada tin, daripada air mani. Itu makna ada bahan Allah Taala buat juga. Tu. Kita ni maknanya kalau tak ada bahagia, tak ada benda tu, duduk saja, duduk cengok tak boleh. Kita duduk apa perut dah. Apa? Kata adik-beradik nak balik belakang Lepas tu bilik mandi tak siap lagi ada ada atas putih mana tak ada bahagia, apa bahagia boh tak buat mari lagi mozek
Kalau ni pasal tu kedut cokok. Apa tak buat ambil dengan tak ada siapa lagi bagi. Kalau kita pergi beli sendiri ni tak apa ni. Dia nak beli semua tak ada gapo lah. Jadi makna kita ni tidak panggil khalaq. Khalaq ni makna tak ada behar, tak ada barang ni. Jadi proses yang pertama adalah khalq. Mana alladhi khalaqa fasawa at-taswi, dia panggil at-taswi ni memberi bentuk. Nah, memberi bentuk ni mana Allah Taala jadikan ikan tu bentuk dia begitu, burung bentuknya itu ni. Wallazi qaddara fahada. Yang ketiga ialah at-taqdir, qaddara. Allah Taala mentakdir, merencanakan ikan untuk berenang di dalam air sesuai dengan bentuk dia. Nah, begitu juga burung dan juga makhluk-makhluk yang lain. Wallazi qaddara fahada. Maka Allah Taala beri hidayah. Jadi kalau Allah Taala tak beri hidayah kepada makhluk hidup ni, mana mungkin mereka boleh hidup untuk mencapai segala masalah kemaslahatan mereka dan menolak diri mereka, menghindari diri mereka daripada segala bahaya. Allah Taala beri petunjuk. Cumanya ulama mentafsirkan dan mentegrikan hidayah itu, yang pertamanya hidayah naluri, keinginan. Maksudnya yang keduanya indera. Dua ni hanya binatang, hanya ada dua ni. Binatang-binatang macam penyum yang mengembara di dasar lautan berpuluh-puluh ribu kilometer. Apabila dia nak bertelur, dia balik kapun halaman dia. Mana pi? Kapun halaman dia. Mana agak? Rantau Abel. Itu kapun halaman dia. Jadi adakah di dasar laut sana tu ada suatu rangkaian jalan raya bagi dia lengkap dengan signboardnya, ataupun dia pun menggunakan orang panggil jaringan orang panggil internet ni, maknanya dengan menggunakan wave ke berapa kau ni, sehingga dia jumpa jalan untuk sampai kepada kapun halaman dia. Bagus dia ni, dia tak pergi bertelur kapun orang lain, nama untung ni dia beri keuntungnya kepada orang kapun dia ni. Tu bagaimana dia tu boleh mencari jalan untuk sampai? Itulah naluri mereka tu sangat kuat. Binatang ni naluri dan juga indera tu dia sangat kuat. Sebab itulah binatang tertentu itu dikatakan mempunyai sifat dendam yang sangat rasikhah. Dia berdendam, dia akan cari juga kita. Macam orang berdendam lah. Orang berdendam lagu mana ayat dia? Pakulu baca cacing yang aku cari. Begitu. Walaupun mengatasi kemampuan dia tu orang berkecek lepak cecah bodoh lah itu berkecek saja mana boleh buat lagu tu Jadi menata dia punya naluri dia tu sangat kuat Banyak kita tak faham macam binatang macam kita nak masuk hotel kan, kecek tu beringat jangan cemerlang mulut tu macam mana, macam tiku-tiku ni. Kalau kita kata nak pasal perakak ke dia, jawab dia tak kena. Dok yang dia faham ke dok bahasa kita itu sesuatu yang manusia pun tak boleh nak faham Jadi itulah naluri-naluri yang Allah Taala anugerah kepada mereka sesuai dengan kejadian mereka itu. Mereka tidak ada akal. Dia binatang ni tak ada akal. Itu ikan lumba-lumba, kata maknanya cerdik pintar, itu bukan maksudnya akal. Kecerdikan itu ialah pengalaman dia, makna Tuhan beri kepada dia naluri dan juga campur dengan pengalaman dia. Dia menghasilkan orang panggil akhirnya dia boleh melakukan tindakan yang dianggap oleh kita sebagai bijak. Padahal dia tidak ada akal. Kalau kita kata ada akal, mana binatang ni tak ada jadi itu hidayah naluri, hidayah indera. Tapi kalau setakat hidayah indera, setiap hidayah yang bawah itu dia ada limit dia. Dia ada had dia. Yang mana sampai satu had dia tak boleh nak pergi dah. Hidayah naluri hanya semata-mata menerbitkan keinginan yang betul dengan orang panggil keperluan dia. Maksudnya keinginan kepada sesuatu yang betul dengan keperluan dia. Tu. Tetapi dia hanya tinggal setakat tu saja tanpa bantuan daripada indera. Jadi indera ni maksudnya ialah anggota termasuklah hawasil khams jadi indera pun dia ada hak dia jadi kalau kita hanya berhenti setakat indera saja bermakna kita tidak akan mencapai maksud dalam kehidupan kita indera pada sampai satu tahap dia akan tidak boleh berperanan dengan baik, mana dia dah jadi tidak intizam, tidak teratur. Contohnya misal kita kata kita ambil air, tak ambil air, nombor dah gelas, kemudian kita bubuh pembaris yang lurus itu, lalu kita tengok pembarisan itu jadi bengkok. Adakah kita mempercayai pembaris itu bengkok? Satu masa dulu orang percaya lagu tu. Tengok ni belok, belok ni. Tapi bagi kita yang hidup zaman moden, kita tak pelik benda lagu tu. Jadi maksudnya kalau zaman dulu orang ni
Poya lepas orang panggil apa nama muku padi yang nak ambil padi. Begitu ada air dia lepas ke mana itu ikan-ikan banyak ke ni. Atau musik gala tu banyak dalam benda. Jadi dulu dia antaranya tetok ikan uwe ni. Jadi setiap kali dia tetok ikan tu tak kena. Padahal tetok tu tepat hok nampak ikan tu ada. Akhirnya bila di orang panggil di tetok pada bahagian yang tidak ikan tu berada kena. Bermakna ikan tidak duduk tepat kita nampak. Sebab apa? Sebab ikan duduk dalam air ni. Maka akhirnya bila manusia tu dia orang panggil akal yang Allah Taala beri kepada manusia, makna mereka pun mengetahui bahasanya di sana ada hukum pembiasan ni. Kerana kata udara dengan air tu dia tak sama ni. Jadi mata kita tu ada hak dia akan menipu kita dah. Kalau kita percaya 100% kepada dia, dia akan tipu kita ni. Berdesing telinga ni. Kita tahu tak ada berbunyi tu. Kita pun tak tanya omong tak bunyi berdesing. Sebab kita tahu dah suhu badan kita tu panas kuat sangga kita beras ataupun kita makan ni pahit, sibo pahit belaka ni. Makan tom ye pahit, makan miam pela pahit, makan mokban pun pahit belaka ni. Tu. Jadi adakah kita nak menyalahkan tukang masak? Dok. Kita tahu dah orang panggil pekecap yang ada pada lidah kita tidak intizam, tak teratur kerana juga suhu badan kita tu panas, demi ni. Maka dia tidak berperanan dengan baik. Jadi maknanya akhirnya kita tak boleh percaya 100% kepada indera kita. Apa yang kita lihat dia ada hak dia. Maka yang mengoreksi, yang membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh indera ini ialah akal. Akal lah yang membetulkan. Sebenarnya pembaris itu tidak belok pun. Tu akal lah. Mana kajian akal. Tetapi akal juga ada hak dia. Akhirnya suluhan akal itu ada dia punya intihak dia. Mana intihaknya maksudnya dia tak boleh mana berperangan yang betul. Maksudnya kalau kita masih lagi mengambil keputusan yang dilakukan oleh akal itu bermakna kita dapat keputusan riza ataupun natijah yang salah. Banyak sebab dalam agama ni. Contohnya ialah Isra' Mi'raj. Sehingga yang dah masuk Islam masih lagi rapuh imannya, orang balik kuih habis murtad. Nyok aneh. Orang panggil dah Nabi wayak kata pergi Baitul Maqdis lepas Isra' bagak belum subuh tu cokoh hadodoh di mana. Jadi kosek-kosek orang hok lemah iman dah baru masuk Islam ni. Aku kata dah Muhammad ni otak tak betul ni. Boleh percaya dah ni. Tapi pergi kosek Abu Bakar, dia ingat Abu Bakar supaya orang lain ni. Abu Bakar tidak suluh dengan akal saja ni. Dia suluh dengan hidayah wahyu. Itulah kemuncak kepada hidayah ni. Maka hidayah wahyunya ialah Allah Ta'ala maknanya Nabi ni ialah benar, bersifat dengan benar. Jadi kalau Nabi kata apa pun, wahyu apa pun, pasti dia adalah benar. Jadi makna iman suluh dengan suluhan hidayah wahyu maksudnya iman. Maka dia boleh terima benda yang tidak tak boleh dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata ni. Tu. Seperti Nabi kata innamal qabru radatu min riyadil jannah wa hufratu min hufarin nar. Cuba kita gali mayat yang ditanam dari kubur tu adakah berjumpa dengan salah satu daripada dua situasi ni? Tentu tak berjumpa. Kan itu berada pada alam yang lain daripada alam kita sekarang. Kita ni alam syahadah, tu alam gaib. Jadi yang menjadikan kita boleh terima benda tu ialah iman kita, yakin kita kepada mana firman Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna cerita, makna taraf maksudnya ialah basarun fa innahu la yanjusu ma'ian la yunajjisu ma'ian. Maka bahwasanya najas la yudriku tarafun itu tidak boleh menajiskan ma'i. Kerana apa? Kerana dia terlalu kecil. Dia terlalu kecil sehingga basar yang biasa-biasa pun tidak nampak. Tu. Qultu aku kata zal qawlu perkataan ini azharu ialah yang terlebih zahir wallahu a'lam. Fahuwa azharu minal qawli bil tanjisi. Maka hadzal qaul ini yang mengatakan wa kaza tu sendiri adalah isyarat kepada khilaf. Jadi qaul yang mengatakan fi qaulin ini najis yang tidak mendapat akan dia oleh basar, dia tidak menajiskan akan ma'i. Maka qaul ini adalah azhar. Maka dia terlebih azhar daripada dia adalah azhar daripada qaul yang mengatakan bitanjis. Jadi ada juga qaul yang mengatakan bahawasanya najas yang la yudrikul basar itu tarfun itu menajiskan, orang panggil ma'ian. Tu. Wa mislul ma'i dan seumpama ma'i
mana cecair, at-thawbu wal badanu, ialah baju dan juga tubuh badan. Wal jari karokidin, bermula air yang mengalir, yang berlari, makna yang mengalir ialah seperti air rakid, air yang tenang. Fi tanajjusihi bil mulaqah, pada ternajisnya al-jari itu dengan mulaqah lin najasah, dengan bertemu. Wa fil qadim, pada qaul yang qadim, la yanjusu bila tagayyurin. Mana qaul yang qadim, dia kata air yang jari tidak ternajis tanpa berubah. Jadi kalau tak berubah, tak ada kira sikit banyak, maka tidak najis. Jadi qaul jadi sana itu maksudnya air jari pun dia ada iktibar banyak sikit juga. Jadi banyak sikit dia tu dia perlu ditakdirkanlah. Sebab kalau air tidak jari ni maksudnya mudahlah air duk setepak gitu. Kita nak panggil dia tu, kita nak ukur dia, nak ukur kayu pengukur, mana pengukuran dia tu sedikit atau banyak. Tapi kalau air yang berlari tu maksudnya air tu bersambung-sambung dia, mana ada mentaqati'un, mana potong-potongnya, satu potong tak ada. Sebab itulah orang Melayu buat pepatah apa dia pi? Air dincincang tidak akan putus. Maknanya pi? Adik-beradik kok mana pung tu dia macam air lah ialah balah lah semata tu. Tapi kalau putus juga itu pada golibnya saja tak ada yang putus tu. Itu satu dipanggil kemalangan lah kemalangan yang dahsyat lah, jadi boleh putus. Jadi maknanya air al-jari itu kalau kita nak buat dia punya pengukuran tu banyak sikit itu dia ada orang panggil cara dia iktibar, itu kafiatul iktibar dia tu. Jadi kalau air setepak dalam tu tak apalah. Jadi jadi kaul jadi saat itu maknanya dia ada iktibar banyak sikit. Dua koloh air al-jari saat ni supaya air yang tenang dia ada iktibar banyak sikit. Tu. Jadi maksudnya kalau banyak, kalau banyak tak berubah, mana tak ternajis. Tapi kalau sedikit semata-mata orang panggil bertemu mulaqat dengan najis, itu najis lah. Tapi qaul qadim saat ni dia kata apa? La yunajis bila tagayyurin. Mana tidak menajiskan, tidak ternajis. Mana air itu tanpa al-jari itu tanpa berubah. Maksudnya kalau berubah barulah dengan tidak iktibarkan dia punya panggil sikit banyak. Maknanya tidak menajis dia tanpa berubah. Jadi kalau berubah baru najis. Tapi kalau jadi sani walaupun air al-jari kalau dia tu sikit dia berubah. Kalau dia sikit, kalau terkena najis tu dia ternajis lah. Walaupun tak berubah air sekalipun. Tu. Itu mana wal jari karokidin. Tu. Limada, kerana apa? Qaul qadim ini liquwatihi, dan kerana kuatnya air al-jari itu makna kuat. Tu. Wal ibratu fil jari bil jiryati, dan yang nak dikirakan al-ibrah pada al-jari air yang berlari itu bil jiryati ialah dengan jiryah, pelarian air. Tu. Satu pelarian air itu. Itu dikirakan satu taktik lah, makna satu potongan. Soalnya mana kita kena koyak lah ni, orang panggil takdir ini kena koyak kena gambarkan seolah-olah tu benda tu terputus-putus. Jadi yang diiktibarkan air pada al-jari tu, masuk kita nak kira kata dia tu sikit ke banyak air, sikit ke banyak lagi mana air moga dia bertakut berhubung banyak tak ada sikit lah hingga kalau kita air dalam pahit tu, air dalam pahit moga cuba kalau kita nak bubuh kering air dalam enjin tu kayak bubuh nak boleh sapa kau hujung juga banyak air kita guna jadi banyaklah kalau kita kira dia tak kira lagu tu sepanjang-panjang air tu tidak tu maksudnya ialah dia kira jiryah. Jiryah ni satu perlarian air. Macam mana kita nak gambarkan, nak koyak kata satu jiryah tu tu wahya al-daf'atu, masuk jiryah itu ialah satu penolak ke baina hafatayin nahri ardon, di antara dua hafat yang mana tu dua bira
sungai nisbah kepada melentan. Yakni dengan bahawa kita melihat golomban dia. Tu. Macam air tepuh. Tahu air tepuh? Bukan air ombok patah tu, air tepuh tu. Anak-anak panggil air tepuh. Sebab dia tepuh kita kan. Apa tu dia jadi sakok-sakok pi. Dia tak berapa lacak lah mana ni. Jadi makna air tepuh sana air tepuh. Ombok tu kan makna satu ombok. Ombok yang kedua. Tu. Situ maksudnya ialah maksud situ kita tengok tu satu pelarian dia tu makna itulah. Satu gelombang itu. Jadi apa yang kita lihat pada tepi. Dua tepi nahar mana sungai sana itu dikirakan secara melentan. Itu dia panggil satu daf'ah pada sungai-sungai yang kecil begitu. Fahya in kanat kullataini, maka ianya ad-daf'ah atau berjeriah tu. Jika adalah dia tu dua kalah, jika dia tu dua kalah, la tanjusu, tidak jadi najis ia al-jeriah ataupun al-daf'ah tu. Tu. Kalulah dia tu maknanya cukup dua kalah. La hiya wala ma qablaha wala ma ba'daha. Tidak dia daf'ah itu al-jari tadi, al-jariyah tu tidak ia, mana tidak ternajis ia al-jariyah, yakni ad-daf'ah itu wala ma qablaha, tidak huk jariyah di depan dia, wala ma ba'daha, dan tidak jariyah huk belakang dia, huk duk tunggu dia semua tu pun tidak juga. Tu. Wa illa, dan jika tidak wa in kanat duna kullatain, kalau dia tu kurang daripada dua kalah, tanajjasat hiya, nescaya ternajislah oleh ia, hiya itu diibraskan dhamir. Kenapa? Kerana nak ataf. Sebab nak ataf kepada dhamir mustatir tak boleh. Jadi bila nak dibuat ataf kepada dhamir mustatir tu, maka dia kena ibras. Sebab tu tanajjasat hiya wa ma ba'daha. Nescaya kalau tak cukup dua kalah, jeriah saat ni tak cukup dua kalah, nescaya ternajislah hiya, itulah ajriyah tu, wa ma ba'daha, de bareh huk selepas daripada jeriah. Bareh huk selepas daripada jeriah, kana kal ghusalati, adalah ia, wa ma ba'daha tu bareh huk selepas daripada jeriah itu ialah kal ghusalah, air pembasuh. Air pembasuh dia boleh jadi mutanajis ataupun tidak. Dengan cara kita mentakdirkan air pembasuh itu. Maksudnya kalulah air pembasuh itu orang panggil lebih banyak daripada air yang kita gunakan untuk membasuh tu. Ghusal tu air yang telah kita guna untuk basuh. Dengan cara kita takdirkan dia. Dengan takdirkan air yang menyerap pada kain dan air yang berbaki tu, kita capur dua tu, maka tu biarlah jumlah. Maksudnya kalau kain yang cemas saat ni, kain yang cemas saat ni dia kena timbal dua kali. Mana dia kena timbal timbal hak masa tak basuh lagi, kering, timbal berapa, catat. Sebab di kain tu boleh jadi ada najasah. Kemudian air yang kita guna pun kena timbal juga mana-mana 1 kilo kau misalnya. Kemudian mana timbal air yang digunakan untuk nak siram itu, kemudian tadah air itu, kemudian tadah, kemudian orang panggil air tadah tu sipalah timbal. Kemudian timbal seluar yang telah disiram saat ni, kerana ada air yang sebahagian daripada kadar air itu makna menyerap pada seluar saat ni. Jadi maknanya tahulah air yang menyerap pada seluar tu dengan kita tolakkan, orang panggil jumlah seluar yang sudah kain yang basah itu yang telah disiram dengan hok masa dia kering saat ni. Tu. Tujuan dia nak tahu ada najis kodok dalam air ghusalah saat ni. Jadi kalau ada najis dia tanjusulah, makna jadi ternajis lah ghusalah saat ni. Tu. Dengan bahawa ditakdirkan berat dia daripada asal sekilo. Jadi kalau capur dia tu jadi 1.1, 1.2 misalnya. Jadi dia seperti ghusalah ni pembasuh. Wal kullatani stagamanu khamsumi atirotulin bagdadiyin. Dua kalah ni ialah 500 kati Baghdadi.
Yang pertamanya kati-kati reteling ni anak tu sempatlah guna kati beli daging sekati, gula sekati ni. Entah tak ada kati-kati ni. Itu masa kita sekolah rendah kita ingat mana berubah sistem itu kepada sistem metrik. Ni sekarang ni. Sekarang orang tak sebut dah sistem metrik ni. Kilo tu maknanya mana sistem metrik lah ni. Jadi kati satunya ni istilah yang digunakan, sukatan yang digunakan. Ini timbangan bukan sukatan. Timbangannya ialah kati. Lepas tu pula kati mana Baghdadiyin pula ni. Kalau supaya kati supaya kita boleh tanya orang tua. Kemudian takriban fil asahi 500 kati. 500 kati Baghdadi itu lebih kurang pada kaunnya asah, kurang sikit itu tak ada gapo lah. Mana kira 500 kati. Fayu'fa an naksiratlin waritlaini, maka dimaafkan daripada kurang sekati ataupun 2 kati. Panggil 500 kati lah juga. Qala wa taghayyuru al mu'athiru bi tahirin, berubah yang memberi kesan. Memberi kesan itu satunya pada tahiriyah dan tahuriyah. Dua ni. Memberi bekas pada tahir, mana menghilangkan tahiriyah, kesucian. Satu lagi kepenyucian, tahuriyah. Tu. Jadi kalau hok berubah dengan hok tahir ni, dia tak akan jadi, dia tidak akan jadi tak suci lah, dia tetap suci. Cumanya dia tidak, dia hilang tahuriyah. Tu. Jadi wa taghayyur perubahan yang memberi bekas. Yang memberi bekas dengan tahir, dengan tahir mana suat au najasin ataupun najis. Tu. Jadi hak tahir ini fayaslubu atahu mana at-tahuriyata, mana dia mencabut, mana at-taghayyur al-mu'athir ini yang dengan suatu benda yang suci. Kalau taghayyur yang memberikan dengan yang suci, itu dia mencabut, menafikan atau bukan makna salaf, menafikan, maksudnya mencabut, membuat menafikan ataupun mencabut akal tahuriyata, kepenyuciannya, kepenyucian. Ikutlah, walaupun tak ada dalam bahasa Melayu pun tak apalah maksud dia tu penyuci, kepenyuciannya, mana kekuatan boleh menyuci tu hilang. Dengan sebab benda tu berubah, air tu berubah dengan sebab benda yang tahir, yang suci. Tu. Au najasun ataupun najasin, ataupun berubah yang memberi kesan tu dengan najis. Mana dia berubah tu dengan sebab masuk najis. Fayaslubu at-tahiriyata, maka dia mencabut akan tahiriyah. Jadi tak suci. Jadi kalau tak suci, tahuriyah tu memang engkau lagi lah. Bila tercabut tahiriyah, mana tahuriyah tu automatik dah lah. Macam mana yang tidak suci itu boleh menyucikan? Tentu tidak. Kalau nak jadi muslim, mestilah dia tu soleh dulu. Nak baik kira orang, nak jadi pamen, sendiri tu kena baik. Peratan baik boleh memperbaiki benda yang tak ada baik. Orang boleh ni diri sendiri tak soleh nak jadi muslim kat mana? Jadi berubah yang memberi kesan dengan sebab benda yang najis itu akan mencabut akan tahiriyah. Tapi kalau benda yang maknanya yang mengubah yang memberi kesan itu dengan suatu yang suci, itu mencabut akan tahuriyah. Tu. Ta'mun. Itulah at-taghayyuru al-mu'athiru. Apa dia? Ialah ta'mun kecape. Tu. Mana khabar kepada at-taghayyuru al-mu'athiru. Ialah ta'mun kecapan, au launun ataupun rasa, warna, rasa kecapan tu tolak lah au launun ataupun warna, au rihun ataupun bau. Itulah mana benda yang boleh mengubah yang memberi kesan itu ialah 3 perkara, sama ada ta'mun, launun atau rihun. Artinya ai tafsir kepada au tu. Tafsir kepada atafkan dengan au. Ai artinya ahadus salasati. Salah mana-mana salah satu daripada 3 tu kafin. Kafin maksudnya ialah memadai.
Maka dengan sebab itulah dia musannif kita ataf dengan huruf au. Tu. Kalau ataf dengan huruf waw, dia kena ada belaka. Wala wishtabaha ma'an tahir. Ma'an tahir, sekiranya istibah lah oleh seorang. Ma'un tahirun, ai tahurun. Sini maksudnya ai dia tafsir tahirun. Seandainya istibah lah oleh seorang tu, mana istibah lah oleh air yang suci, murak dengan tahirun, sini air tahurun, mana yang menyuci, binajasin, jadi kata dengan najis. Tu walawis tu biha, baca dengan bina majhul. Seandainya diistibahkan akan air yang tahirun, tahirun ay tahurun binajasin, dengan najis. Wa mithlul ma'i at-turab, dia seumpama air saat ni ialah tanah. Jadi kita duk bercara ni air, jadi serupa dengan air tu tanah lah kalau istibah akan tanah turab. Makna hak tahir dengan najis. Jadi air yang menyucikan air tahir ataupun air tahur, jadi istibah dengan air najis. Jadi serupa dengan air ialah turab. Ijtahada nescaya. Kalau ijtahada, beristihadlah oleh seorang itu fil mushtabihaini, pada dua yang istibah saat ni, wujuban, akan sebagai ijtihad yang wajib. Tu ijtihad ni makna bersungguh-sungguh cari dalil kepada orang panggil yang tahur itu. Makna bersandar kepada tanda-tanda lah, cari kelu-kelu. Illam yakdir ala tahirin biyakinin, seandainya dia tidak mampu di atas air yang suci dengan yakin. Mana ijtihad tu, kalau mampu mendapatkan air yang suci itu dengan yakin, tu tak ada payah ijtihad lah. Itu wujuban, ijtihad tu wajib. Wajawazan, makna harus saja ijtihad in qadaru. Kalau dia mampu untuk mengetahui dengan secara yakin mana yang tahir, maka harus saja dia itu ijtihad. Wal ijtihadu wal ijtihadu, bermula ijtihad tu apa dia? Al ijtihad itu ialah badul jahdi fil maksudi. Badlul jahdi, mencurahkan segala jahdu, makna kesungguhan. Yang melazimkan akan penat lelah, makna mencurahkan segenap tenaga. Makna kalau maknanya fil maksudi, pada benda yang dituntut. Pada nak mencapaikan finalil maksudi, pada nak mencapaikan akan benda yang dimaksud itu, maknanya mencurah segala tenaga, usaha, perah habis, perah otak, perah tenaga, habis licin. Tu wa tatahara bima zanna, dan bersucilah oleh seorang itu dengan apa yang dia zon. Apa dia zon akan zanna taharatah, yang dia zon bil ijtihad sani, dengan sebab ijtihad tadi dia zon kata mana taharah, sucinya, tu ijtihad. Falau hajama wa tatahara bi ahadihima, maka kalau menerkamlah oleh seorang, menerkam tu maksudnya pakar buat selalu, pakar mana menerkam, itu makna hajama. Mana wa tatahara, pakar tidak ijtihad lah maksud dia. Tu maksud hajama sini. Pakar terkait tu maksudnya seolah pakar pakar tidak ijtihad. Pakar kalau makan kat pakar makan salah, tak ada kata nak tengok dulu takut orang lain ko tukar ko tu. Jadi kalau dia pakar selalu pakar wa tatahara, dan bersuci bi ahadihima min ghairi ijtihadin, daripada ketiadaan ijtihad, lam tasihha taharatuh, nescaya tidak sah oleh taharahnya. Dia kena ijtihad dulu. Maka dia bersucilah dengan apa yang dia zon akan taharahnya. Tu. Jadi tak ada apa dah, mungkin dia ijtihad dah. Wa in sadafat tahura, sekalipun musadafah membetulilah oleh taharah dia tu akan tahur, sekalipun walaupun dia hajama wa tatahara sekalipun kebetulan kena memang tahur dah, sekalipun tidak sah taharah dia, kerana dia meninggalkan ijtihad. Lainlah kalau dia mampu di atas yakin, tu tak apa.
harus saja ijtihad. Wakila in qadara ala tahirin biyakinin, dan kata kil, jika kuasa ia seorang itu di atas tahirin, di atas ayan suci biyakinin dengan yakin. Tahirin itu maksudnya tahurin. Mana tahir itu maksudnya tahur. Ka'an kana bi syatti nahrin, seperti bahawa dia tu duduk tepi sungai, duduk di tepi sungai. Kalau syat, kalau laut dia dipanggil pantai. Bira sungai. Wa ma'ahu, dan sertanya serta seorang saat itu ma'aning, ada dua air. Mustabihaning, ada dua air. Macam mana dua air? Makna dua tu dalam bekah lah. Tu. Yang mustabihat lah, yang kedua-dua air itu mustabihat. Fala yajuz lahu al-ijtihadu. Maka tidak harus baginya seorang itu ijtihad. Sebab apa? Sebab dia tu kuasa di atas yang tahir. Makna dia duduk tepi sungai ke? Ijtihad awak penamanya. Wal a'ma, orang buta kabasirin fil azhar. Orang buta dalam bab makna ijtihad ayat ni makna kabasirin seperti orang celik lah pada yang azharnya, kaulnya ada azharnya. Fayajuzu lahu al-ijtihadu, maka haruslah bagi al-a'ma itu oleh ijtihad. Sebab orang buta pun dia ada kemampuan untuk ijtihad juga dengan cara rasa-rasa. Rasa-rasa. Rasa-rasa tu dah jadi rasa tu, bahasa Kelantan jadi rasa. Gagal rasa-rasa. La harus baginya ijtihad au yajibu ala mamarad, ataupun wajib lah. Kita ni pun mana orang yang bahasa itu dia ada kalanya maknanya harus, ada kalanya wajib. Ala mamarad, di atas barang yang telah lalu keterangannya. La'annahu al-a'ma itu yudrikul amarata bil lamsi. Kerana orang buta pun dia boleh mendapatkan, dia boleh mengesan, boleh ihsas, boleh idrak akan tanda-tanda, alamat-alamat dengan cara lamsi, dengan cara menyentuh-nyentuh, merasa-rasa. Tu. Wa muqabilul azhar, muqabil kepada azhar, annahu al-a'ma ni la yajuzu lahu al-ijtihadu, tidak harus bagi al-a'ma itu oleh ijtihad. Au ishtabaha, seorang ataupun ushtubiha pun boleh juga, ataupun ishtibah oleh seorang itu ma'un wa baulun, air dan air kecing. Jadi itu air dengan najis. Tu. Lam yajtahi ala sahih, tidak boleh ijtihad di atas qaul yang sahihnya. Sebab apa? Tak payah ijtihad. Mana air mutlak dengan air kecing ni, tak boleh nak. Jadi tak payah, tidak boleh dia tu nak ijtihad. Limaza? Li'annal baula la yumkinu raddahu ila tahuriyati. Kerana air kecing tidak mungkin radduhu, tidak mungkin oleh menolaknya al-baul ila tahuriyati, kepada tahuriyah, menjadi boleh menyucikan. Tak ada jalan air kecing ni boleh orang panggil ni. Boleh menyucikan. Air kecing bukan air kecing yang dicampur dalam air banyak, bukan. Air kecing tu tak ada jalan dia tu nak jadi tahur. Tu. Bi khilafi ma'il najisi, bersalah dengan air yang ternajis. Ma'in najisi itu makna air yang mutanajis lah, air yang terkena najis. Tu. Fayumkinu radduhu bil kasrah bil mukasarah, maka bolehlah, mungkinlah oleh menolaknya al-ma'in najis ini dengan memperbanyakkan akan dia. Jadi bila banyak hilang berubahnya, maka jadi kembali kepada tahuriyah. Tapi kalau air kecil tu tak, fakana lil ma'i aslun fi taharah, dan adalah air itu ialah asal pada menyucikan. Wa muqabilus sahih, dan muqabil kepada sahih, jawazul ijtihad fihima, harus ijtihad pada keduanya, al-ma' wa baul, wal baul. Boleh. Tapi bagaimana cara dia? Mana? Ada.
lam yajtahid ala sahih. Tu. Tak boleh. Ni hak mata ni. Tak boleh. Saat ni muqabil sahih. Hak ni hak sahih. Hak sahihnya tidak boleh ijtihad. Ni. Ishtibah air dengan air kecing. Bal yukhlatani, bahkan dicampur keduanya. Cuah dalam bekas. Tak tahu A dengan B, bekas B, A, B. Tak tahu mana air kecing A ke B ke, tak tahu ni. Campur dua tu ni. Yukhlatani binunir rafi' dengan nun yang merafa'. Ke mana nun alamat rafa'? Af'alu khamsah lah. Yukhlatani. Itu istinafan. Mana istinaf mula semula ya. Jadi bahkan dicampurkan keduanya, yakni air dengan air kecing saat ni. Tapi kita tak tahu yang mana satu. Summa kemudian ba'dal khalqi, selepas daripada campur saat ni, ya tayammum. Dia pun bertayamum. Campur dulu dua. Jadi campur kemudian bertayamum. Wala yasihu tayammum qabla khalqi. Tidak sah tayamum sebelum daripada campur. Pakai tayamum selalu, tak campur, tak boleh. Sebab apa tak sah tayamum? Sebab salah satu daripada bekas tu air mutlak. Bila kita pergi capur dia, tak ada jalan dah lah kepada air yang mutlak ni. Tu. Sebab inilah mana kalau kita tu ragu-ragu tentang berhadas kita, kita batal lah air semaya kita. Ni, jadikan kita berhadas. Ni. Kalau tidak kita duk main air ni. Air bukan nak tafsir, duk main air saja ni. Tafsir tidak ni. Kalau A B C D tu duk ni. Ni duk main A saja ni. Jadi wala yasihu atayammum qabla al-khalti au ishtabaha ushtubiha ma'un wa ma'u wardin. Istibahnya akan air dan air mawar. Air mawar pun tidak ada tahuriyah. Tawaddu'a bikullin marratan. Lain cara dia ni. Kalau dengan naji, air mana air naji ni, kita kena campur dua tu, tayamum, lepas tu tayamum. Tapi kalau air mawar dengan air mutlak, ambil air semaya dengan kedua-duanya. Maknanya akan kenalah mana-mana salah satu sat ni. Kalau air naji tak lewat lagu tu ni. Tu. Tak ada jalan lagu tu. Jadi kalau istibah dengan kadang, maknanya kita ambil semaya dua kali lah. Tu. Maka di situ berlaku gap dia, masa kita niat tu dia kita tidak jazam. Tidak jazam. Tu. Itu dimaafkan kerana tak ada arah. Tu. Wala yajtahidu, tidak boleh isyak li anna ma'al wardi, kerana air mawar itu la aslalahu fit tathhir. Tidak ada asal baginya air mawar pada menyucikan. Wa yu'adzaru fi adamil jazmi bin niyah, dan diunzurkan, maksudnya dimaafkan pada tidak jazam dengan niat. Salah satu daripada munafis niat, perkara yang menafikan niat, yakni mubtilatin niat, ialah adamul jazmi. Tidak jazam, dia tak boleh. Niat ni dia kena jazam. Kalau duduk taraddu tu tak boleh niat. Tapi dalam kes yang sebegini tak ada arah. Tu. Tak ada arah, terpaksa lah. Tu. Kerana sebab itu makna diunzurkan. Waqila lahu al-ijtihadu fihima. Kata kil, bagi seorang itu boleh dia ijtihad pada keduanya, air dengan air mawar saat ni boleh ijtihad. Dia ijtihad lah. Walahu an yajtahida li syurbi ma'il wardi. Dan baginya seorang saat ni boleh dia ijtihad kerana nak minum air mawar. Wa idza sta'mala ma zannah, apabila istikmalah oleh seorang akan barang yang menyangkutlah ia akan at-tahir, akan yang suci, yakni at-tahur minal ma'a ini daripada dua air itu, arakal akhara, nescaya mencurahlah oleh dia akan yang lagi nadban sunat kita curahlah lagi. Bila dah kita guna apa yang kita sangka saat ni. Jadi sunat supaya tak ada jalan dah untuk ni. Macam Tariq bin Ziyad ni, yang membuka Sepanyol tu, bakar kapal tu supaya ni, tenteranya tak ada lagi angin-angin nak balik ni. Tu. Maksudnya
Kalau orang panggil maknanya mati syahid, mati syahid. Kalau tak mati dapat ni amal muka ni. Itu akan melahirkan suatu semangat yang sangat hebatlah. Kena dengan masa, dengan tempatnya, sesuatu perkara tu dia akan jadi begitu berkesan ni. Tapi dia tak lewat sama dengan keadaan tertentu ni. Bakar sokmo ni. Lagi boleh bakar sokmo. Tengoklah pulak keadaan ni. Tu. Jadi ni araq alqan nadban wakila wujuban. Kata wajib cuah. Tu. Fa in tarakahu bila iraqatin, kalaulah dia tidak meninggalkan akan, kalau dia meninggalkan akan al-iraq sana menyuah bila iraqatin ni wa taghayyar zannu, dia berubahlah oleh zannya fihi pada maksani minan najasah ila taharah. Jadi kalaulah dia tidak cuah ni, apa kata kalau makna seandainya dia tu tidak cuah, dia tidak cuah, lepas tu zon dia tu berubah. Berubah oleh zonnya seorang itu fihi padanya pada air itu daripada najasah kepada taharah. Pada najasah kepada jadi taharah. Lam ya'mal bitsani, tidak boleh dia beramal dengan yang kedua. Mizannaihi, daripada dua zon dia saat ni. Zon yang kedua tu alan nasi, itu di atas alan nasi syafi'i, mana tidak boleh dia guna ni. Maknanya zon yang kedua daripada dua zon tu. Lepas tu bal yatayammamun, bukan dia bertayamum kalau dia berubah zon sana. Wa yusalli bila i'adatin fil asahi, dan dia semayalah tanpa kena i'adah, ulangi semula pada kaul asah. Laisa ma'ahu ma'un tahirun, biyakinin, kerana tidak ada sertanya air yang suci dengan yakin. Walau akhbarahu bi tanajusihi, kalau mengkhabar oleh seorang akan dia akan seorang saat itu dengan najisnya ayil ma'i, orang wayak kata itu kena najis, au ghair ayil au ghairihi, ataupun lain daripada ma', mana ma'i ni minal ma'iati, daripada segala cecair-cecair. Maqbulur riwayah akhbarahu fa'il kepada akhbaro, kalau mengkhabarlah akan dia akan seorang itu oleh maqbulur riwayah, orang yang diterima riwayat. Orang yang diterima riwayatnya makna dia ada sifat adil riwayat tu. Ka'abdin, seperti hamba, wa mar'atin, orang perempuan. Kalau orang lelaki gak kau lagi. Bi khilafi sabi wal fasiki. Jadi keluarlah dengan kata makbul riwayah tu ialah kanak-kanak dan orang fasik. Itu tidak makbul riwayah. Wa bayyana sababa, dan dia menyatakan akan sabab. Sabab aku kata najis ni begini. Fi najasatih, pada kenajisannya air itu. Au kanal mukhbiru, itu faqihan, ataupun orang yang memberita, yang menjadi pemberita itu ialah seorang yang faqih, aliman bi ahkamin najasati, yang dia tu alim dengan segala hukum-hukum najasat, muwafiqan lil mukhbar, dan muwafaqah bagi mukhbar, benda yang dikhabarkan itu. I'tamadahu, nescaya boleh iktimaklah seorang itu akan dia akan al mukhbir sana. Tu min ghairi tabyining, mana faqih sana. Mana faqih? Maknanya min ghairi tabyini sababi mana as-sababi, daripada ketiadaan menerangkan, menyatakan akan sabab. Dia mau kata sabab mana najis tu bab. Jadi kalau dia seorang faqih tu. Jadi i'tamadahu. Jadi au kana faqihan, ambil daripada walau akhbarahu bi tanajusihi, seandainya mengkhabar akan dia dengan tanajusnya oleh makbul riwayah, mana oleh orang yang diterima ke riwayat, wa bayyana sababa, dan orang makbul riwayat san itu ialah menyata dan menyatalah ia akan sabab. Ataupun dia tu adalah faqih. Jadi dua-dua tu lah, ada dua lah. Satunya makbul riwayat, yang hak tu dia kena kait dengan tabyin akan sabab. Dan orang panggil faqih muwafiqan, mana i'tamadahu, mana secaya i'timaklah oleh dia
akan makbul riwayah wa bayana sababa ataupun fakihan, itu mufrad itu sebab dia ataf dengan au. Min ghairi tabyini sababi, daripada ketiadaan menyatakan sebab. Daripada ketiadaan menyatakan sebab ni. Kalau ni nampak-nampaknya dengan syarah dia tu fakihan saja ni. Daripada menyatakan sebab tu nisbah kepada fakihan. Sebab dia tak payah menyatakan sebab. Sebagai sana. Wa yahillu isti'malu. Habis kat tu ni. Tu. I'tamadahu tu jawab dia dah lah ni. Nescaya boleh i'timad akan dia. Tu. Jadi i'tamadahu itu jawab orang panggil ni syarah ni. Hak syarah min ghairi tabyin li sabab itu ialah bagi fakihan sajalah. Jadi i'tamad kena mati saja, jangan baca mati saja. Ni. Baca mati saja ni. Maksudnya boleh i'timad akan dia akan makbul riwayah wa bayana sababa au. Jadi mufrad domain mufrad tu kerana atau dengan au kana fakihan muwafiqun lil mukhbar. Tu mana pada amrul waqi' mana kena. Tapi hak ni min ghairi tabyini lis sabab itu tu kelik kepada fakihan. Wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin, dan halalah oleh isti'mal waqtina'u, mana menyimpan kullu ina'in tahirin ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.